Okay, so hai semua, Assalamualaikum. Kembali lagi kita dalam video pilihan kerjaya yang kelima. Dan pada hari ini saya akan bincangkan dengan lebih lanjut mengenai kerjaya sebagai seorang doktor perubatan. Tapi sebelum tu, siapa yang dulu waktu dia kecil ada cita-cita nak menjadi seorang doktor? Awak So dalam video ni saya akan berkongsi sedikit tentang syarat kemasukan dan syarat keperluan khas program bagi adik-adik yang berminat untuk menyambung dalam bidang doktor perubatan ni. Okey, syarat yang pertama adalah adik-adik mestilah lulus dengan cemerlang dalam keputusan SPM dan beraliran sains. Yang kedua, adik-adik mestilah lulus dengan kepujian dalam subjek bahasa Malaysia sama ada pada peringkat SPM ataupun setara. Yang ketiga pula adalah lulus matrikulasi ataupun asasi sains dengan mendapat PNGK sekurang-kurangnya 2.0. Dan yang terakhir adalah mestilah mengambil MUAT test iaitu Malaysian University English Test dan mendapat sekurang-kurangnya band 3 dan juga ke atas. Bagi syarat keperluan khas program pula, lepasan daripada matrikulasi dan STPM ni mestilah mendapat PNGK sekurang-kurangnya 3.85 untuk menyambung dalam bidang doktor perubatan ni. Lepas tu yang kedua adalah keputusan SPM tu yang beraliran sains mendapat sekurang-kurangnya grade B+ dalam 5 subjek iaitu subjek matematik tambahan, fizik, kimia dan juga biologi. And then yang ketiga adalah lulus peperiksaan amali seperti yang telah ditetapkan. Dan yang keempat, hanya ada 3 laluan sahaja yang boleh masuk ke dalam bidang perubatan ni, iaitu daripada asasi sains, matrikulasi yang mengambil bidang sains hayat, dan yang ketiga daripada diploma sains sahaja. Okey, kalau adik-adik nak tahu dengan lebih lanjut, adik-adik boleh cari dekat laman web universiti yang adik-adik nak pergi tu. Universiti mana? Kena tunggu sampai habis video ni lah. Seterusnya kita akan masuk dalam bahagian yang ketiga, iaitu kita akan membincangkan tentang ciri-ciri yang diperlukan untuk menjadi seorang doktor ni. Macam kita semua tahu lah, untuk jadi seorang doktor ni bukannya sembarangan orang boleh jadi doktor. Mestilah ada ciri-ciri yang diperlukan untuk menjadi doktor perubatan ni. Okay, so yang pertama sekali, yang paling penting adalah mestilah seorang doktor tu tak boleh takut dengan darah. Yang kedua, mestilah sihat tubuh badan, mempunyai kebolehan mental dan juga stamina fizikal dia pun okey. So yang ketiga pula, mestilah berminat untuk bekerja dekat makmal. Sebab apa? Sebab dekat makmal ni kita akan banyak buat penyelidikan, kita akan banyak buat observation, buat eksperimen kan. So yang keempat pula adalah sanggup bekerja tanpa mengira masa dan tempat. Macam yang kita tahu, doktor ni selalu on call ke sana ke sini dan tanpa mengira masa. Kadang-kadang orang panggil pukul 3-4 pagi kena kerja. So dia still kena menjalankan tanggungjawab dia. So yang kelima pula adalah seorang doktor ni perlu berkemahiran dalam berkomunikasi. Kalau boleh, berkomunikasi tu dalam 2 bahasa lah yang paling penting untuk dikuasai oleh seorang doktor, iaitu bahasa Melayu dan juga bahasa Inggeris. Yang keenam pula, berminat melakukan penyelidikan. Sebab sebagai seorang doktor ni, kita mestilah selalu update pengetahuan kita dan mengetahui isu-isu perkembangan semasa dan penyakit-penyakit yang sedang dialami. Next, kita akan bercerita tentang gaji. Bila kita bercakap pasal kerjaya seorang doktor ni, mestilah kita nak tahu kan gaji seorang doktor ni berapa, tinggi ke, banyak mana semua kan. So gaji permulaan fresh graduate iaitu UD41 akan bermula daripada RM2,947 dan tidak termasuk elang. Elang-elang yang akan diberikan oleh sektor kerajaan adalah seperti elang perumahan iaitu RM250, elang tetap perkhidmatan awam RM300, elang kritikal RM750. Apa yang dimaksudkan dengan elang kritikal? Elang kritikal ni bukanlah bermaksud sesebuah pekerjaan tu susah, tapi dia bermaksud nak ada kepakaran tu bukannya senang dan semua orang tak boleh kuasai bidang tu. Contohnya sebagai seorang doktor, engineer, bukannya sebarangan orang boleh jadi doktor ataupun lain-lain pekerjaan. So ada sesetengah pekerjaan sahaja yang akan diberi elang kritikal ni. Next, mereka juga akan diberi elang kola iaitu elang sara hidup. Di mana kalau seseorang doktor tu bekerja di bahagian bandar dan kos sara hidup dia tinggi, maka
elang kola yang akan diberikan juga adalah lebih tinggi berbanding mereka doktor yang bekerja di bahagian luar bandar ataupun di kawasan pekan saja. So dia bergantung pada rate semasa doktor tersebut bekerja di bahagian mana. Okay, dan yang last sekali adalah elang on call, iaitu RM80. Ini adalah anggaran sahaja dan dia boleh berubah mengikut sebanyak mana yang doktor tu selalu buat OT. Okay, so seseorang fresh graduate tu nanti lepas dia mereka keluar dan habis belajar, mereka akan diberi grade UD 41, dan untuk grade pekerjaan doktor perubatan ni paling highest grade dia adalah UD 56. Okay, dan dia mengambil masa beberapa tahun lah untuk mendapatkan grade-grade yang seterusnya. Contohnya UD 41 nak ke UD 43 mungkin mengambil masa 2 tahun, and then nak ke UD 44 mengambil masa setahun, dan begitulah sebaliknya. Kalau dalam Malaysia, universiti yang menawarkan kos perubatan ni adalah seperti Universiti Sains Malaysia USM, Universiti Kebangsaan Malaysia UKM, Universiti Melaya UM, Universiti Putra Malaysia UPM, Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS, Universiti Kuala Lumpur iaitu UniKL, Royal College of Medicine kat Perak, and then next one is International Medical University iaitu IMU, dan juga yang terakhir adalah International Islamic University Malaysia iaitu IIUM di UAE. Okay, so akhir sekali kita akan bincang tentang laluan kerjaya sebagai seorang doktor perubatan. Okay, setelah menamatkan pengajian selama 5 tahun, okay, anda perlulah berdaftar dengan Malaysian Medical Council iaitu MMC untuk mendapatkan sijil pendaftaran sementara. Okay, after that, anda perlulah menjalani housemanship officer dekat hospital-hospital kerajaan yang diiktiraf oleh Medical Qualifying Board. Maksudnya kat sini bukanlah semua hospital yang mengambil doktor-doktor perubatan untuk menjalani HO dekat situ. Okay, hanya sesetengah hospital kerajaan sahaja. Okay, next one. Setelah lulus HO ni, kita perlulah berdaftar sekali lagi dengan MMC untuk mendapatkan sijil kelayakan berkhidmat sebagai pegawai perubatan ni lah. Okay, and the last one is akhir sekali anda perlulah berkhidmat selama minimum 3 tahun sebagai medical officer iaitu MO dekat hospital-hospital kerajaan, dan selepas tu barulah kita ni diiktiraf sebagai seorang doktor perubatan yang bertauliah. Saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua penonton yang sudi melihat video kami pada hari ini.